Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Apa hal korang? Ya, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, RH TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Untuk sesi interview SEMTA kali ini, aku akan menginterview seorang doktor tentera daripada Kor Kesihatan Diraja iaitu Dr. Muhammad Rizal. Untuk apa aku nak interview doktor pula? Ialah untuk nak dengar sendiri luahan daripada seorang doktor, seorang frontliner dalam bidang perubatan yang sekarang ni tengah bertungkus lumus, tengah bekerja keras dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19. Sebab kita dengar dekat social media, dekat berita, semua cakap yang dekat hospital, dekat pusat-pusat perubatan ni semua dah burn out. Sampai ada video doktor tengah tolak yang troli yang pesakit tu sampai jatuh-jatuh, sampai burn out. Tapi mungkin masih lagi ramai yang tak sedar, mungkin masih lagi ramai yang ambil mudah. Dekat kita punya frontliner yang tengah bertungkus lumus, bekerja, nak menerima pesakit, nak memberi rawatan kepada pesakit-pesakit COVID-19 sampai hospital penuh, katil penuh, ward penuh. Tapi masih lagi setengah rakyat Malaysia ni, tak kisahlah level mana, kayangan ke, marahan ke, duk langgar SOP, duk degil, duk berkumpul, duk macam-macam lagi lah, tanpa memikirkan yang bahagian perubatan ni orang kata dah cram, dah teruk gila dah sekarang ni dalam nak menghadapi wabak COVID-19 ni. So supaya korang boleh buka mata sikit, apa yang sebenarnya, keadaan sebenar yang terjadi dekat pusat-pusat perubatan ataupun hospital-hospital yang tengah handle kes-kes COVID-19 ni. Okay, Assalamualaikum, doktor. Salam Dan. Cuti ke hari ni? Ini dapatlah berehat sikit Dan. Alhamdulillah. Okey, selamat datang doktor ke dalam saya punya sesi sembang tahi. Bukan sembang tahi sangatlah. Nama sesi interview saya ni SEMTA. Kan? Kalau dalam askar kan kita selalu pakai SEMTA kan. Okey. Thank you kerana sudi meluangkan masa sekejap dengan saya sebab saya dan ramai juga saya punya follower ni macam tertanya-tanya. Diorang nak tahu cerita daripada seorang petugas perubatan sendiri berkenaan dengan keadaan hospital, keadaan dekat pusat-pusat perubatan ni, macam mana diorang handle orang kata kes-kes COVID-19 ni sampai keluar dekat Facebook yang bawa stretcher yang troli tu sampai jatuh lah, lepas tu ramai-ramai doktor semua baring dekat lantai lah. So ada yang anggap benda tu macam main-main, ada yang gelak-gelak. And then disebabkan tu jugalah sebab ramai yang macam buat sambil lewa benda-benda ni, buat macam benda tu satu gurauan. So rakyat Malaysia tak kisahlah yang kayangan ke, yang marahan ke. So diorang ni tak peduli, diorang still langgar SOP apa semua suka-suka, diorang tak risau pasal kena jangkitan COVID-19 lah. Okey doktor, kalau boleh doktor ceritakan sikit doktor punya latar belakang, kalau boleh share dengan penonton. Okay, boleh Dan. Terima kasih atas introduction Dan. Saya Kapten Dr. Rizal, sekarang berumur 29 tahun. Sekarang saya bertugas di Hospital Medan HSAJB, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, dan telah berkhidmat sebagai seorang doktor selama 5 tahun lah, termasuk 2 tahun sebagai doktor pelatih. Okey Dan, itulah sedikit sebanyak saya punya latar belakang Dan. Sekarang ni kira doktor tengah bertugas dekat hospital awam lah, bukan kat hospital tentera lah. Hospital Medan. Hospital Medan kita kat dalam hospital. Dekat hospital Medan, tapi masih lagi handle kes-kes COVID juga. Betul. So pesakit COVID yang datang sebab doktor dekat hospital Medan. So pesakit COVID yang datang tu adakah daripada kalangan tentera ataupun daripada kalangan awam juga? Kita ambil semua, daripada tentera ada, daripada awam ada. So Hospital Medan ni memang kita accept, kita wujudkan sebab kita nak bantu Hospital Sultanah Aminah tu yang kepenuhan lah, sebab dia penuh sangat dengan kes-kes COVID. So dia tak dapat nak tampung sebab bilangan katil yang tak mencukupi. So that's why KKM meminta bantuan daripada ATM lah
So kita deploykan kita punya anggota untuk tubuhkan Hospital Medan ni dekat sini dan bantu mengurangkan bebanan sebabkan katil yang dah penuh dekat sini, kita buka Hospital Medan dapatlah membantu sedikit sebanyak meringankan beban mereka ni. So dekat tempat doktor sekarang, kalau doktor boleh bagi tahu secara anggaran lah, petugas kesihatan termasuk dengan doktor, termasuk dengan MA ke, termasuk dengan nurse, staff apa semua, untuk nak menampung pesakit COVID-19 ni cukup ke tak? Okey, dekat Hospital Medan saja, doktor kita untuk bahagian ATM, kita ada 4 orang doktor lah yang duduk kat sini, termasuk komander lah. Komander kita Major Dr. K. Reza, orang panggil dia yang dikenali sebagai doktor dari langit jugalah. Okey, lepas tu kita ada timbalan komander iaitu Kapten Dr. Iza, dan dia ada juga pegawai tabir dan juga saya lah yang bertugas kat sini. Okey, untuk doktor-doktor KKM pula, total strength untuk petugas kesihatan KKM yang bertugas di dalam Hospital Medan kita ni, tak silap saya lebih kurang 77 orang lah. Dia termasuk 3 orang pakar, and then dia ada lebih kurang tak silap saya dalam 10 MO pegawai perubatan dia, dan ada pecahan lain lah, dia punya juru X-ray, staff nurse dan lain-lain lah. Untuk ATM pun kita supplykan juga pegawai atau panggil nurses ataupun paramedik lah daripada kalangan tentera juga untuk membantu KKM sekali. So total strength termasuk total strength termasuk ATM dengan kita ni untuk tampung Hospital Medan tu ada lebih kurang 150 orang kesemua sekali. ATM, KKM campur semua. Itu petugas dia lebih kurang 150 orang untuk cover satu Hospital Medan. So kalau doktor boleh bagi tahu anggaran bilangan pesakit yang masuk COVID-19 dan juga sebab kita tahu orang sakit hari-hari, kalau dekat kecemasan tu memang bukan COVID-19 sajalah. So purata sehari penerimaan pesakit tu berapa orang sekarang ni? Secara anggaran. Anggaran, okey. Untuk Hospital Medan kita ni, kita ada 64 katil keseluruhannya lah Hospital Medan sahaja. Okey, kita ada 30 katil untuk pesakit lelaki dan 30 katil pesakit wanita. And then dalam kita buka ICU jugalah untuk tampung ICU kes-kes COVID yang kategori 4 dan ke atas ni. Kita ada ICU dan dekat ICU tu kita buka 4 katil lah. So boleh dikatakan setiap hari tu penuh lah katil kat dalam Hospital Medan gini. Tak pernah nak kata kurang tu, kurang memang jarang lah. Paling kurang pun pernah kita tengok dalam 80%. Tapi biasanya memang akan penuh 95%, 98%. Memang katil kat dalam Hospital Medan kita akan penuh lah sentiasa. Ada sekali tu ada problem, ada masalah teknikal sikit kat Hospital Medan kita tu. Dia ada masalah aircon lah. So pesakit tak selesa sebab panas berpeluh, and then dia pun demam semua, so tak sesuai untuk kita letak pesakit COVID ni. So kita minta bantuan daripada Hospital Permai untuk tumpangkan sementara pesakit-pesakit kita ni dalam masa beberapa hari lah, sementara kita nak settlekan masalah aircon tu. And then dalam 3 hari macam tu, aircon dah settle, kita bawa semula pesakit daripada Hospital Permai tu masuk balik Hospital Medan. So kalau saya tengok statistik harian dekat Hospital Medan kita ni, memang jarang lah di bawah 55 kes, memang selalu 55 ke atas lah. Dan kita punya katil tu, macam saya kata tadi, total 64. So boleh dikatakan hari-hari tu penuh lah kes kat situ. Dan kita pun dapat tengok kes-kes harian dekat Malaysia ni pun 10,000, 11,000, tak pernah turun daripada puluh-puluh ribu lah. Dan kat Johor sendiri, kita dalam range 1,000 lah, 1,000 ke bawah lah kita punya kes kat Johor ni. So memang jarang lah nak kata Hospital Medan kita ni kurang. Memang sentiasa ada je pesakit masuk. Okey, sebab saya perasan juga doktor punya IG kan. Last sebab doktor pun aktif juga dekat IG. Saya tengok doktor ada update pasal family apa semua kan. Tiba-tiba tahun 2019 ke 2020 tak, dalam bulan 7 macam tu, tiba-tiba doktor stop update. And then next update masa doktor tengah kena vaksin. So saya assume macam, lama tak aktif kan? So kalau doktor boleh ceritakan sikit, saya nak tahu dulu masa bekerja sekarang ni. Sebab kita tahu ada yang kalau dekat keadaan normal,
Dia ada kerja shift, apa semua kan. So sekarang ni dengan strength yang sekarang ni dan bilangan pesakit yang masuk sekarang ni, masa bekerja untuk petugas perubatan ni macam mana, doktor? Okey, untuk petugas perubatan yang KKM, kita ada shift, ada ni lah untuk on-call sistem semua tu lah kat sini. Okey, saya senang cerita, saya nak cerita sepanjang pandemik lah sebab apa saya kurang aktif kat IG tu. So, sepanjang pandemik COVID-19 ni, saya telah ditempatkan dekat 3 buah negeri lah, antaranya Kedah, Perak, and then sekarang kat Johor lah. So, dalam sepanjang COVID ni, daripada tahun lepas sampai sekarang ni, bermula dengan perlindungan perubatan dekat Hospital Lumut, Perak pada bulan Ogos 2020. So, time tu, kes COVID dekat Hospital Lumut memang tengah meningkat juga. So, saya dipanggil untuk membantu Hospital Lumut untuk meringankan beban mereka lah sebab kan doktor-doktor kat situ pun tak cukup, and then dia kena cover kes-kes COVID dekat bahagian kecemasan, and then doktor-doktor ni juga lah yang nak kena jaga ward, nak kena jaga kes-kes pesakit yang nak bersalin, pesakit yang nak kena operate, semua. So memang doktor kat Hospital Lumut memang sangat sikit dan kritikal dan memerlukan bantuan lah tambahan doktor. So 2 orang doktor termasuk saya dihantar ke Hospital Lumut untuk membantu mereka. So kami punya tugas adalah tengok pesakit-pesakit yang bukan COVID lah. Kita akan tengok kes yang biasa. Kalau ada gejala-gejala yang macam COVID tu, kita akan suruh dia jumpa ke fever clinic. Fever clinic ni ada MO yang ditugaskan kat situ lah untuk jaga. Okey. Lepas tu yang kes-kes yang bukan COVID kita akan handle, kita akan settlekan, masukkan ward, dan dalam ward pun kita akan tengok balik, kita akan review patient, kita akan bagi tahu dekat pakar semua bagai. Memang sepanjang sebulan tu saya duduk situ lah, tu yang tempat nak aktif sangat lah dekat dalam IG tu. Okay. Lepas tu pada bulan lepas saya balik daripada Hospital Lumut, saya balik sekejap ke pasukan. Dalam bulan 10 2020 sampai bulan 12 saya dihantar pula ke Makeshift Treatment Center. Makeshift Treatment Center dekat penjara pokok sena Alostar, Kedah. Okay. So yang kes ni dia special sikit. Kita rawat kes COVID yang ada dalam penjara. So dia macam cabaran sikit lah sebab kita masuk dalam penjara tu. So nak masuk dalam penjara tu pun ada beberapa layer pagar-pagar yang kita kena lalu lah. So memang bagi saya agak lain macam sikit lah. Tak pernah lagi bertugas kat dalam penjara, dapat peluang macam tu. So kita dapat masuk dalam penjara, tengok sendiri macam mana pesakit-pesakit dalam tu kita handle dan letak dalam hospital, boleh dikatakan hospital Medan lah, cuma dipanggil sebagai Makeshift Treatment Center. So sebab apa dipanggil Makeshift Treatment Center tu? Sebab kita gunakan bangunan sedia ada dalam penjara untuk letakkan pesakit dan jadikan ward lah kat situ. And then kita ada kemah-kemah hospital Medan kita dibuka juga kat situ untuk jadi bilik admin, bilik untuk doffing lah. So kes-kes COVID yang kita tengok dalam penjara ni dia daripada kategori 1 sampai kategori 4 lah. Kalau kategori yang 4 ke atas tu kita akan refer ke Hospital Sultanah Bahiyah dekat Alostar untuk rawatan lanjut. So sepanjang 3 bulan tu memang saya sibuk lah. 3 bulan daripada bulan Oktober sampai bulan 12 tu memang kat situ je lah. On call, ada shift system lah, kita buat shift pagi, petang, malam. So memang setiap hari memang kena tengok lah jadual tu bila pula kita punya tugas. Bila ada waktu rehat tu pun paling-paling dalam seminggu tu sekali paling banyak lah sekali je lah dapat berehat. Memang berehat tu tidur lah, tak pergi mana lah. Kalau nak pergi pun beli makanan tu balik tidur. Time tu memang letih lah sebab kita bertugas sekali dengan agensi KKM semua untuk beri bantuan kepada pesakit-pesakit COVID di dalam penjara lah. Okey, lepas habis bulan Disember 2020 tu baliklah pasukan sekejap. And then sekali lagi Hospital Lumut panggil saya untuk cover kat sana. Dan kali ni saya bertugas sebagai MO untuk jaga pesakit di fever clinic lah. So basically kita akan tengok pesakit-pesakit yang demam, datang, kita tanya macam mana semua. And then kalau kita rasa perlu untuk buat swab test, kita akan buat swab test. Dan kalau swab test dia tu positif, kita kena trace siapa lagi yang kontak rapat dengan dia. Ahli keluarga dia, kawan-kawan dia, semua yang mana tu, yang ataupun dalam satu unit dia tu kita akan panggil untuk buat swab test. Memang harian tu kita akan buat swab lebih kurang 50 pesakit ke atas lah. Memang kita akan buat swab je. And then ada certain yang memang dah positif, kita kuarantin kat rumah. And then kita akan pakai PPE tu pergi ke rumah-rumah pesakit ni untuk buat second swab pula.
So masa tu memang letih lah sebab kita kena berjalan dengan pakai baju PPE berpeluh-peluh ni ke rumah-rumah, ke blok-blok. Itu bagi saya memang pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Memang selalu terngiang-ngiang kalau ingatan tu selalu kita duduk kat hospital lah. Ni kali ni pergi ke rumah-rumah pesakit. Kita pergi ketuk satu-satu rumah tu, kadang-kadang tak buka pintu. Macam-macam cabaran kat lah time ni. So sepanjang saya duduk dekat Lumut tu jugalah, saya jumpa pesakit ada yang tak nak buat swab, ngamuk-ngamuk. Itu saya tak boleh ni lah. Tak boleh dah lah tengah berpeluh macam nak pujuk pesakit pula nak buat swab. Aduh. Tak faham juga lah dengan pesakit-pesakit yang tak nak bagi kerjasama tu. And then lepas habis daripada hospital Lumut tu, balik sekejap pasukan, tak lama lepas tu saya kena hantar ke Pengkalan Hulu, Perak, bulan Mei baru ni, bulan Mei 2021. So dekat Pengkalan Hulu tu ada kes COVID yang baru outbreak lah dekat kawasan camp. Masa tu dia orang ada terlibat dengan satu exercise ni, and then berlaku outbreak dan memerlukan bantuan doktor dan juga paramedik lah untuk kita buat saringan kesihatan, yang mana pesakit yang perlu buat swab, untuk buat mungkin saringan harian, semua macam tu lah. Memang kita cover kat situ selama lebih kurang sebulan jugalah, dekat nak raya ni, bulan Mei 2021 tu. Raya pun cukup-cukup tengkuk-tengkuk lah. Balik rumah, dapatlah beraya kat rumah sekejap kan. Tapi macam biasalah, kita tak boleh balik kampung semua kan, kita duduk situ je lah. And then dalam 2 bulan lepas tu kena hantar pula ke sini. Kena hantar ke hospital Sultan Aminah, Johor Bahru. So kat sini pula tugasan saya berbeza sikit lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Saya buat tugasan kat sini sebagai doktor yang menjaga bahagian admin dan teknikal lah. So teknikal, admin semua berkaitan dengan kemah, macam mana kita nak set up kemah kat sini. Lepas tu apa planning kita, macam mana nak masukkan elektrik, air semua tu. Dengan kalau ada masalah kebakaran semua tu, kita akan planning kan semua benda-benda ni. Semua kepada bahagian admin, dan juga kita ada buat jadual-jadual jugalah untuk petugas kesihatan kat sini lah. So memang sibuk lah. Saya macam tak sempat sangat lah nak update Instagram ni. Bagi saya Instagram ni kalau saya nak update pun mungkin gambar-gambar yang penting lah kot. jarang lah saya nak aktif sangat kat Instagram ni. Tengok follower kat Instagram semua sikit lah. Okey doktor, kalau boleh doktor terangkan secara ringkas proses satu-satu hospital tu bila dia terima pesakit COVID ni, apa yang dia kena buat. Sebab saya tengok pun dekat berita apa semua ada yang sampai tahap pesakit ditidurkan apa semua tu kan. So kalau boleh doktor cerita secara ringkas lah. Kalau nak cerita full, saya tahu memang proses dia panjang lah. Kan? So secara ringkas doktor, kalau terima pesakit COVID, apa yang hospital akan handle? Macam mana cara dia handle tu? So secara ringkas, pesakit yang ada gejala COVID, bila dia akan datang ke kecemasan, dan dekat kecemasan kita akan buat saringan jugalah. Saringan yang biasa dia akan tanya ada gejala COVID ni. Lepas tu kita akan tanya juga dia punya ada kontak rapat, dan ada pergi ke mana-mana ke dalam tempoh 14 hari yang lepas. And then kalau kita tengok daripada history, daripada sejarah dia ni, ada menunjukkan dia ni kemungkinan besar adalah COVID. Kita akan terus buat swab test lah. And then bila buat swab test, biasanya kita akan suruh, kita akan swab dan kita akan pakaikan gelang pink untuk dia balik rumah dululah sementara nak dapat keputusan tu. And then biasanya dalam sehari macam tu, kita akan dapat keputusan. Tapi ada certain test yang kita buat, RTK ni, kita buat swab terus dapat keputusan time tu juga. So yang RTK ni kita akan tengok, kalau positif, kita akan proceed dengan next adalah PCR lah untuk confirmkan dia tu betul COVID ke tak. Tapi sekarang ni kalau RTK positif pun dah kita ambil langkah berjaga-jaga lah. Terus kita kuarantinkan dia kat tempat pusat kuarantin. So pesakit-pesakit COVID yang positif, kalau dekat Johor ni, walaupun kategori 1, kita akan kuarantinkan dia dekat mana-mana pusat kuarantin yang tersedia kat sini lah. Contohnya macam PKRC, Pusat Kuarantin Risiko Rendah COVID. And then kita ada hospital Permai juga yang buka untuk, memang khas untuk ditempatkan pesakit COVID. Dan juga dekat sini, kat Hospital Medan ni kita tubuhkan untuk pesakit COVID juga. Daripada kategori 1 sampai 5, memang kita cover kat sini. So macam tu lah laluan dia. So pesakit datang ke kecemasan, kita akan tanya sejarah. Lepas tu kita akan tengok dia ni perlu buat swab ke tak perlu. Kalau kita buat swab, kalau positif, terus masuk ke pusat kuarantin. Macam tu lah dia punya flow dia.
sekarang ya. So ada orang tanya tu, doktor, apa beza gelang pink dengan gelang putih? Gelang pink, gelang putih ni bagi saya dua-dua tu sama je, sebab kita tak ada banyak gelang pink, jadi kita pakai lah gelang putih, macam tu lah basically. Tapi kalau gelang, mana-mana gelang pun kan kita ni banyak warna, ada warna biru lah, warna putih, warna kuning, warna hijau, macam-macam warna. Tapi sebabkan gelang ni pun terhad, kita pakaikan je apa-apa gelang dan kita nak tulis maklumat pesakit. Yang penting dekat gelang tu adalah maklumat pesakit tu lah yang kita nak tahu kat situ. Pakai gelang ni kita berjaga-jaga lah, kemungkinan besar tu dia adalah kes COVID positif lah.